Okey, kita jawab ni. Boleh? Okey, Boleh. Dari tuannya nih. Orang pakai tanjak pun okey. Kalau pakai ni kemek ni. Okay, ready ya? Alright. Kami dari Kinabalu Podcast ingin mengucapkan Kotobian Tadau Tagayo do Keamatan. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh M3N Tenaga Gaya dan Keyakinan. M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. Ya, M3N ini hanyalah RM85 saja sebotol. Yes. Ya, boleh dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod Kinabalu. Ya. Semasa check out di website dan di WhatsApp. Ya. Layari laman web mereka di www.myluster.com.my untuk membeli sekarang. Ikuti mereka di FB atau IG @m3n.kuasa. Boleh juga order melalui WhatsApp di 0175123401. Saya ulangi, 0175123401. Kita pangkis. Hoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faizal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Bertemu kita di season yang hujung untuk season 11 ni. Season 11 episode yang ke-12. 12. So we are coming to the 12th season right after this episode. Yes sir. Wow. Dan hari ini sebelum kita mula, saya agak terkesima sedikit lah kerana saya rasa saya berada di satu kerajaan Melayu Melaka yang lampau. Kerana kita bukan berada di tempat yang calang-calang lah. Ya. Betul. Saya mau tanya kamu tadi, kamu masuk di tempat tadi, ada kamu baca-baca? Saya masuk tadi kan saya macam Beto terus saya masuk. Betul Kusyairi ya. Dia bersilat terus. Oh, okey. Sikit lah, Ya. sikit. Inilah kita mau cerita pasal tradisi dan warisan ni. Antara kita punya podcast ni sebenarnya, selain daripada infotainment, kita memang mau orang bilang spread the news, positivity, dan juga share tentang maklumat ataupun apa. Macam mana kita mau cakap, kita very generic, tapi kita memang mau bantu untuk menyampaikan pendidikan-pendidikan yang tertentu, terutamanya yang melibatkan asal usul kita ni lah. Warisan, betul. Warisan bangsa lah. Dan hari ini kita sangat berbesar hati. Sebesar bulan mengambang di luar. Kira aku mau pantun lah. Cuba. Jangan. Nanti kita kena beli kita punya pantun. Nanti kita jawab. Nak terbalas nanti. Ya. Kita bersama dengan Tuan Zul Khairi. Tuan Zul Khairi ni kita berkenalan siapa Tuan Zul Khairi ni, tapi kita sedang berada di galeri beliau. Galeri ini dipanggil Galeri Hulu Balang Sri Kandi. Dan kalau ikut dia punya moto ni, keilmuan, pameran dan juga jualan. Tapi dalam masa yang sama mungkin ada di sebalik cerita bagaimana adanya galeri ni di Pisuk Sabah ni, di Kota Marudu. Ya, jauh-jauh ni ada tiba-tiba. Bukan Pisuk bagi dia ni, bandar kota ni. Kota Marudu tiada karan. Ada political pada di sini ya. Tiada air. Okey. Sudah kan. Sebelum kita persilakan Tuan Zul Khairi ni, dia adalah antara kolektor yang terbesar di Malaysia sebenarnya. Dan juga yang kita bukan mungkin advocate daripada ramai orang, sebab bukan mudah sebenarnya memiliki ilmu ataupun orang bilang pengalaman dan juga pendidikan terhadap warisan ni, macam aku cakap Zal tadi. Dan terutamanya yang saya betul-betul berminat di sini adalah, selain daripada busana-busana yang ada banyak di sini, adalah keris-keris yang ada. Kita tidak tahu kategori ini senjata kah, kategori ini sebagai hiasan kah, ataupun untuk apa kita tidak tahu, untuk kahwin kah, kan, cucuk di tepi kan, semat di tepi, we don't know. Kita akan bercerita dengan Tuan Zali. Assalamualaikum Tuan Zul Khairi. Right, betul, Zul Khairi ya. Waalaikumsalam. Nama betul saya Muhammad Zul Khairi bin Mak Daud. Panggilan Zul. Jadi kalau di Kota Marudu ni Cikgu Zul boleh. Itu dalam konsep keilmuan kita lah, dalam persilatan. Okay.
Sebab sedikit lah. Boleh dekat sikit tuan. Mic ni. Okey, alright. Lagi sedap suara tu, mantap suara tu. Baik. Handsome suara. Tuan berasal dari mana tuan? Okey, saya dilahirkan di Greek, Perak. Satu daerah yang kecil di bawah jajahan Pangkalan Hulu, Perak. Jadi kalau kita tengok dalam map dalam peta, kita boleh nampak kedudukan Pangkalan Hulu Greek ni adalah bersempadan dengan Thailand juga. Oh, okey. Thailand. Oh, bila tuan sebut Greek tadi saya fikir Itali. Saya pun Maaf tuan. saya pun hampir Itu adalah Greece. panggilan apa ni yang dipakai di Semenanjung lah. Greek. Gitu, Oi. Tapi kalau ikut sejarah dia macam dia pernah dijajah. Pandai-pandai ya. Yang penting dia senang pergi Thailand tu je lah. Baik tuan. Tuan ni berasal daripada Perak. Dan kita semua di sini ada ramai kawan yang berasal luar daripada Sabah. Ya. Kebanyakan banyak orang cakap ni daripada Malaya lah, orang luar, dan orang bahasakan begitu. Sedangkan apa yang berlaku yang kita dapat lihat sini, dia bawa budaya tu yang di sini yang macam saya cakap lah, pisuk-pisuk di Kota Marudu ni, dan dia mau bantu apa ni orang bilang sekitar kita, komuniti kita di sini di Kota Marudu terutamanya, dan selain daripada Sabah itself, kepada budaya yang sudah saya bukan juga hampir pupus, tapi sudah kurang diminati. Betul. Ya. Tuan Zul, bagaimana tuan bermula ni? Macam mana kita mau intro ni? Sebab tuan ada busana, ada keris. Kita collectors lah, sebagai collectors ni dulu lah. Macam mana tuan bermula yang menyimpan keris ni? Oh, menyimpan. Salah tata bahasa aku. Okay. Adakah dari kecil? Okey, begini. Kalau kita tengok keris ni sebenarnya adalah satu senjata. Tapi kalau kita menyebut perkataan senjata, akan berlaku satu perasaan ngeri, takut. Okay, jadi kalau menyebut keris, kita kena merujuk kepada perkara-perkara terdahulu. Maksudnya asal usul dahulu. Jadi zaman-zaman dahulu, keris ini adalah satu pakaian diri yang boleh membezakan sesuatu tahap, sesuatu bangsa tersebut. Dari segi tahap orang kata apa ni, kesultanan, golongan bangsawan, Kira kasta. Kasta. Okey. Sampailah ke bawah. Jadi sebelum tu saya perbetulkan sikit, saya bukannya kolektor terbesar di Malaysia. Okey. Antara. Saya ni kolektor biasa saja. Kampung-kampung merendah diri betul. Tapi di Sabah ni tapi di kampung-kampung saya, Sabah kolektif terbesar lah kalau di Sabah. Di Sabah confirm. Baik, okey. Jadi kalau dalam perkerisan macam mana saya bermula, sebenarnya nenek moyang saya dulu, saya berasal daripada Melayu Patani. Okey. Jadi nenek moyang masuk ke negeri Perak masa tu zaman pemerintahan Siam. Kan? Jadi masa tu Thailand lah, zaman pemerintahan dulu. Jadi Pangkalan Hulu Greek ni di bawah jajahan Siam dipanggil salah sebuah negeri Melayu waktu tu, negeri Reman. Okey. Sekarang negeri Reman ni adalah di bawah negeri Perak, tapi adalah bertukar kepada daerah Pangkalan Hulu. Okey. Dulu dia adalah jajahan. So macam saya tadi, kita kena berbalik kepada sejarah asal kita. Jadi naluri untuk menyimpan senjata ataupun kita panggil warisan pusaka ni, dia terjadi sejak turun-temurun. Di mana seingat saya mula menyimpan keris pertama semasa saya darjah 4. Wah, itu mudah. Darjah 4 masa tu. Jadi waktu tu arwah datuk saya lah, kan? Dia kalau di Greek, nama dia, orang panggil nama gelaran dia Tok Misai. Dia memang guru silat dan berkemahiran dalam persenjataan Melayu lah. Jadi bermula dari situ, ada minat. Walaupun kita cakap minat ni boleh dipupuk, tapi bagi saya tidak dipupuk kalau naluri situ tak menjadi kepada diri kita sendiri lah. Itu asalnya bermula. Asal dia. Jadi start daripada darjah 4 tu sampai sekarang. Jadi mengumpul, sekarang umur pun mau dah hampir 40 tahun, 40 lah. Kan? Jadi rententa tu sampai sekarang. Dalam pencetak keris ni, kita mencari satu kepuasan. Kalau dapat satu, nak satu lagi. Okey. Dapat satu, nak satu lagi. Jadi
Jadilah habit begini. Semangat kolektor. Sebenarnya sebelum saya tanya berapa banyak ataupun masih lagi Tuan simpan keris yang pertama atau tidak, bagus menyimpan keris, jangan menyimpan yang lain. Saya setuju. Betul kan? Sebab menyimpan yang lain akan mendatangkan bala malapetaka. Dia mendatangkan lesung, Tidak dia juga. mendatangkan kuali Kalau kita terbang. simpan dengan cara yang betul tidak ya tuan. Ini mengajar. Wah. Tapi simpan apa lah, jangan. Itu kita ulas di line 4 lah. Betul. Tuan, okey. Tuan masih simpan Tuan punya first yang Tuan yang collect yang pertama yang Tuan keris tu. Masih ya. Saya masih menyimpan keris yang pertama sebab keris itulah adalah pemangkin saya memiliki keris-keris yang seterusnya. Walaupun keris tu orang kata apa ni, keris buruk, keris ni tidak cantik. Saya mau tengok nanti keris tu. membawa erti. Nanti saya akan show lah membawa erti kepada saya. InsyaAllah second part kita Dia ada pegang di keris. sini sekarang. Ada di sini. Ada. Sini. Wow. Biar saya tegak karang lah. Wais. Itu kalau orang offer 1,000 pun Tuan, saya rasa Tuan tak jual lah. Saya tidak akan jual lah. Sebab Itu dia arwah tu kan? sebagai orang kata apa ni, kita Pemangkin. punya susu galur. Susu galur. Jadi kalau kita lepaskan kepada orang lain, tidak ada dua kepada kita. Ya betul. Jadi biarlah satu-satunya. Puap 10 juta US dollar dia bilang sini Biden. Ampai saya mau tu Chris 10 juta US dollar. Keris. Kalau ada sign agreement, kita on. Kalau 10 juta USD. orang berkata ni, kita boleh Boleh buat galeri bagi besar. galeri satu. Kan? Ini elektrik. Air kita punya Kota Marudu ni macam mana? Itu sudah. Okey. Terus settle. Kita cerita tu lain part. Okey. Sekarang ultimate question. Tuan, daripada yang satunya tu, satu-satunya tu, sekarang ada berapa bilah? Kita panggil bilah. Ada bahasa dia bilah kan? Berapa bilah? Keris Tuan ada sekarang? Okey, yang saya rekodkan sebab setiap keris yang saya dapat kan melalui rakan-rakan, melalui beli apa-apa semua. So sekarang ni saya ada lebih kurang dalam 598 bilah keris. 595. 598. 98. Okey, hampir 600. Kalau tidak tercicil lah. Okey. So macam mana Tuan kasi kategori dan dari segi penyimpanan dia ni? Adakah yang sini bawah sikit ni, lain sikit dia kasta dia ini sikit, dalam yang laci tu, dalam tu almari mungkin berbeza sikit. Okey, dalam keris ni dia ada beberapa elemen yang perlu kita ambil kira. Yang pertama, keris yang orang cakap kita panggil kasta senang kan. Okey. Kita orang Sabah kasta tinggi, high class. Okey. Okey, maksudnya dia melibatkan dari segi dia punya material pembuatan. Contoh pemilihan jenis kayu yang berkualiti, I see. pemilihan besi yang berkualiti, Okey. dari segi campuran besi yang berkualiti, dan kepada bahan-bahan yang digunakan sama ada gading ke, gigi geraham gajah ke, gigi kempaus dan macam-macam lagi lah. So ada kita akan tunjukkan. Jadi semua material ni dia akan mempengaruhi nilai Okey. satu-satu bilah keris tu. Okey. Jadi susunan di sini mengikut satu kasta, kasta Hierarki dia lah. hierarki dia. Okey. Jadi lepas tu sampai daripada atas sampailah yang ke bawah. Okey. Susunan dia. Jadi yang susun di atas ni kira atas punya lah. Gitu. Tak juga. Tak juga. Yang mungkin dari kiri ke kanan Yang dalam cermin ni, yang dalam cermin ni, orang kata apa ni, kasta-kasta yang tinggi lah. kasta tinggi. Wah. Ini tidak boleh disentuh lah. Boleh disentuh juga. Boleh. Tapi dengan pemerhatian. I see you. Ada CCTV. Ada CCTV. Sebab yang dalam cermin ni ada yang antik yang lama. Jadi ada yang orang kata apa ni, kita perlu mengekalkan dia Teliti. punya Keaslian. fizikal dia satu, dia. takut rosak. Ya, betul, Yang keduanya ada yang mengandungi racun. Sebab dia turun-temurun daripada bulan. Ya. Jadi kita tidak mau kata apa ni, salah kita punya Handling lah. Jadi impact pada kita tidak mau gitu. Okey. Alright Tuan. Ini masa sepanjang saya pergi sini tadi on the way, saya fikir kenapa keris ni, ini kembali kepada sejarah lah, ataupun kita tidak faham di konsep keris ni. Kenapa keris ni berbengkang bengkok? Ini dari tadi lagi. Kenapa tidak lurus? Kenapa tu Tuan? Okey begini. Macam saya cakap mula tadi kan. Okey, keris ni dia melambangkan identiti sesuatu bangsa. Baik. Melambangkan identiti sesuatu tamadun. Sebab kalau kita mengenal keris ni
secara fizikalnya, tidak kira daripada hulunya, daripada sarungnya sampailah ke bilah dan pendokoknya, kita akan nampak satu identiti sesuatu bangsa, sama ada bangsa-bangsa yang sekarang, sebelum ni dan yang terdahulu. Okey. Jadi soalan kita umum sebenarnya, kenapa Chris berbengkok gitu? Kalau kita bahasa Melayu ni kita panggil lok lah. Apa dia? Berlok. 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 LUK ataupun LOK pun boleh. Okey. Lok tu maksudnya lengkok dia. Lengkok. Berlok. Berlok. Okey. Okay, Chris ni ada yang berlok, ada yang lurus. Okey. Itu nanti saya akan huraikan dengan lebih lanjut. Okey. Cuma untuk part awal ni, di Kota Mudu lah sebelah sebenarnya. Okey. Di Kota Mudu, kenapa boleh adanya benda ni di Kota Mudu? Aha, Okay. yes. So kalau ikut saya bertugas di sini, Okey. jadi mencari rezeki di sini. Ya. Tapi keinginan untuk mengekalkan tradisi warisan ni meluap-luap. Okey. Jadi Chris ni saya bawa daripada rumah saya di Semenanjung. Kita post lah dalam tempoh, sebab saya di Kota Mudu ni hampir 15 tahun. Okey. Jadi bukan Lama. tempoh yang singkat. Ya. Jadi tempoh yang lama. Jadi sebab minat tu masih berterusan, saya bawa di sini. Jadi bila lama-lama di sini, saya pun aktif dalam persilatan. Kan? Kita pun tubuhkan kita punya kelab persilatan sendiri. Jadi bila kita ada ahli-ahli yang berminat dalam pembelajaran pusaka Chris, Okey. di situlah saya dapat ilham. Bagus, kita buat satu galeri khas. Okey. Secara khususnya adalah benefit kepada muda-mudi di Kota Mudu. Betul. Secara umumnya di seluruh Sabah. Sebab saya rasa sebelum ni belum ada satu galeri khas dalam senjata pusaka Chris yang orang boleh datang tengok, pegang, belajar. Betul. Dan sama-sama boleh memiliki sebagai orang kata apa ni, senjata peribadi lah. Begitu. Jadi So, dalam okey. Itu sebabnya boleh ada yang di Kota Marudu ni, Chris lah. Bagi aku effort yang sangat bagus dan sangat effort sebegini yang kita perlu ada. Terutamanya anak-anak muda kita sekarang ni, walaupun SEA Games baru-baru dapat gangsa kan, E-Games. Walaupun ya E-Games gangsa, tapi contohnya macam dari budaya kita lah, yang dusun ataupun KDM ni lah. Gong pun tiada sudah budak-budak yang buat, tiada yang sudah mengagung, yang bermain gong ataupun kulintangan. Jarang. Apalagi yang pembikinan parang yang betul-betul pidak ataupun yang jenis-jenis parang tertentu sudah tidak ada kan. Jadi ada tapi sikit. Ya, sudah sikit. Sudah sangat kurang, dan minat dorang tu sukar mau ditarik semula. Dan mungkin podcast kita ini satu podcast yang cerita pasal Chris di Malaysia. Probably we don't know. Maybe. Ya, dan bagi saya satu channel yang sangat bagus bagi yang pendengar Kinabalu Podcast dan akan datang di TikTok dan sebagainya, untuk mungkin kalau berminat boleh mendalami lebih dari segi, bagi saya mungkin dari segi penyampaian orang-orang yang dulu-dulu ini mungkin kurang untuk menyampai ataupun kurang faham dengan dia punya sejarah. Dia suka beli saja, sekadar collect, tapi tidak memahami apa erti sebenar benda itu yang dorang collect itu. Jadi bagi aku effort yang begini kita perlu perbanyakkan sebenarnya, bukan saja dari segi keris ataupun dari segi busana dan kewarisan ini, tapi yang macam gong dan sebagainya lah. Betul. Gitu. Tapi ini saya tengok dia lebih kepada passion. Ini betul. boleh nampak dari segi dia apa yang dia collect ni, kepelbagaian dia ni boleh menampakkan tuan punya passion lah, dan saya betul-betul kagum. Betul. Ya. Sekarang ni itu okey, keris ada berapa kategori ataupun ada beberapa part? Apa part yang tertentu tuan? Okey, secara asasnya dalam warisan pusaka Chris ni dia ada 4 asas. Dari segi kita tengok secara fizikal luaran. Okey. Chris ni untuk lengkapnya dia mesti ada hulu ataupun kita panggil kepala dia lah. Okey. Okey, sebagai contoh sini kan. Ini sebelah ni kan. Okey. Oh, ini kepala. Macam-macam jenis. Ada kepala burung Dia pun ada. beratus jenis bergantung kepada negeri. Okey. Kedaerahan. Okey. Dan sesuatu bangsa itu sendiri. Okey. Okay. Jadi kalau macam dalam keris, kalau kita nak mengenal kepada fizikal dia, kita mesti mengenal kepada sejarah asal Nusantara. Okey. Okay, sebab kalau di peringkat dunia, kalau orang kata Nusantara di mana, kita boleh cakap Malaysia. Termasuk Sabah Sarawak lah. Kemudian Indonesia, Betul. Singapura, Brunei, Thailand, Indonesia, Philippines, pada Filipin, Kemboja, Laos. Ini adalah rumpun Nusantara. Bila disebut rumpun Nusantara,
Keris adalah berasal daripada rumpun Nusantara. Okey. Ya. Orang tidak akan cakap keris daripada Amerika. Tak boleh. Tak boleh. Betul. Tak boleh. Keris daripada Australia. Tak boleh. Ya. Tak boleh. Jadi di rumpun Nusantara ni, pelbagai negara ada, pelbagai negeri ada, pelbagai daerah ada. Okay, jadi dia setiap elemen tempat ni tadi, Okey. wujudnya hulu ataupun overall keris kan, merangkumi kedaerahan tersebut. Berlatar belakangkan. Latar belakang Okey. kan. Contoh kalau kita ambil yang mudah kan, Kelantan ada trademark keris dia sendiri. Okey. Pahang trademark sendiri. Okey. Terengganu. Dia punya kepala ni baru apa dia panggil ni? Keseluruhannya lah. Keseluruhan. Keseluruhan dah. Okey. Keseluruhan. Jadi daripada kita tengok luaran sampai ke dalaman sesuatu keris, physical keris, so insyaAllah kita boleh tahu, rupanya daripada negeri Kelantan, rupanya daripada negeri Terengganu. Jadi kalau zaman-zaman dahulu, kalau tak kira lah orang bangsawan ataupun rakyat yang memakai, dia memakai busana ataupun dia memakai pakaian besar, dia menyisip keris di pinggang. Jadi daripada keris kita tengok di pinggang dia, kita tahu bentuk dia, ini keris daripada negeri Perak. Okey. Dia tak tulis pun daripada negeri tak ada. Keris Perak. Ada bendera negeri. Keris Melaka jadi, ni. Orang boleh kenal identiti keris tersebut melalui pakaian adalah physical keris itu sendiri. see. Jadi benda ni perlu dibelajar dari masa ke semasa. Sebab tu dalam diri saya simpan yang first adalah keilmuan. Belajar, faham, mengerti. InsyaAllah kita akan boleh pergi ke next step dalam mengumpul, menyimpan senjata pusaka yang dinamakan keris. Dan juga tuan, kita sebenarnya tidak boleh claim keris ni daripada Malaysia kan? Okey, Tidak. Ini banyak berlaku juga tahu sebenarnya. Keris tu Malaysia itu Melayu punya. okey, wujud kita kena tengok rumpun bangsa Melayu itu sendiri. Kalau saya nak cakap saya bangsa Melayu, tapi asal-usul nenek moyang saya daripada Patani. Selatan Patani. Adakah Melayu? Ada setengah kita tengok daripada Indonesia, daripada Riau, Palembang, Betul. Sulawesi, ataupun daripada kita sebelah Borneo kan. Sabah, Sarawak. Saya dari Amerika tak ada. Sabah, Sarawak dengan Brunei kan. Kalau kita tengok nama-nama yang diberikan, Raden, tapi tinggal di Brunei. Adakah nama Raden ni asalnya daripada Brunei? Tidak, dia mesti adalah hubung kait daripada Indonesia contoh. Okey. Nenek moyang dulu. Betul. Jadi sesuatu bangsa ni dia akan merangkumi, ada hubung kait dia. Kenapa melakukan konsep itulah. Saya berbalik kepada, saya pernah baca satu buku daripada Jose Rizal. Jose Rizal adalah aktivis terkenal lah daripada Philippines kan. Philippines. Ya, jadi di dalam buku dia tu dia mengatakan yang the essence of a Malay, dia cakap macam tu. Padahal dia Filipinos. So sebenarnya dia bercakap tentang Nusantara dan berbalik kepada sejarah Nusantara yang orang berhijrah, berkapal layar dan sebagainya, balik kepada orang panggil Metrolasia ataupun Melanesia. Jadi itulah dulu wujudnya Malaysia. Ada yang bercerita gitulah antara dia punya konon-kononnya macam mana Malaysia wujud dan macam mana Nusantara berlaku ni adalah daripada Melanesia. Jadi kita punya struktur muka hampir sama, struktur kulit hampir sama, kita punya ada juga pidik-pidik tangkap lah kalau di Sabah kan. tapi lebih kurang begitulah. Jadi maksudnya macam Chris Tamingsari pun bukannya kalau lah itu adalah legenda, itu adalah benar, itu pun daripada Indonesia, daripada kerajaan Majapahit. Jadi kita perlu betulkanlah pendengar semua di luar sana, kita jangan claim lah, kalau boleh kita jangan terus claim. Itulah betul juga Tuan Zul cakap, kita perlu fahami dulu sebenarnya. Kalau boleh sebelum beli keris kan, kita faham, kita belajar dulu pasal keris. Instead of kita terus saya mau beli ni, tiba-tiba kau beli, saya berasal dari Perak kan. Padahal kau dari apa sama. Tapi tidak salahnya juga sebenarnya. Baik Tuan, saya mau tanya ni. Tadi Tuan ada cakap pasal asal usul dan sebagainya. Contoh lah yang saya nampak di sini nih, yang hidung panjang ni, maafkan saya kalau berhantu kah atau berapa, saya takut. Tapi yang hidung panjang ni adakah dari Thailand ataupun Indonesia atau macam mana ni kan? Okey, yang ni saya Ya betul-betul yang ni. Okey, ni kita panggil hulu tajung. Tajung baik. Tajung Alright. Okey, tajung ni kajian dibuat, banyak input-input yang kita dapat. Setengahnya berasal daripada Indonesia dan setengahnya berasal daripada selatan Thailand. Okey. Kedua-duanya ni kita boleh katakan betul. Okey, tapi ukiran ataupun bentuk kepada setiap hulu ni mempengaruhi
identiti asal di setiap negara, sama ada di Indonesia ataupun di Thailand. Sebab hulu tajung ni dia beradaptasi daripada cenok, coteng dan seterusnya pada tajung lah. Sebab dia orang kata apa, dia berevolusi. Okey. Tajung. Dia berevolusi. So ini kalau macam ni, ini dua tempat lah, lebih kurang dua tempat ni. Kalau kemelayuan pula, saya nampak ada yang buaya sana. Itu macam ada buaya ni. Ini saya tengok sesuai untuk Kenny lah. Itu dari Sarawak. Saya tengok macam dia ada latar belakang kebuayaan sikit. Ni ngam dengan Ini saya betul. ni. Buaya darat. Sorry. Okey, hulu keris ni dia ada hulu-hulu yang tradisi. Okey, baik. Hulu tradisi macam kita panggil hulu Jawa Demam. Kan? Anak ayam, pipit teleng. Okey. Selayar, macam-macam lah. Tapi ada beberapa hulu yang dibuat mengikut cita rasa tukang. Okey. Ataupun dibuat mengikut cita rasa orang yang mau macam mana. Order. Dia mau kepala naga, so tukang buat kepala naga. Dia mau kepala buaya pun boleh. Cuma dari segi Kepala lain jangan kan tuan. Kepala lain kita kena simpan. Okey, teruskan tuan. Maafkan saya. Jadi hulu ni ada yang dah tradisi, ada yang generasi baru. Baik. Jadi itu saja keilmuan. Okey. Sebab keris ni kalau kita mau cerita 7 hari 7 malam pun dah habis cerita dah ni. Betul. Sebab dia terlalu Cerita meluas. kepala pun dah pada habis. Sebab kepala pun berpuluh jenis di sini. Betul. Okay. Oh, so dia lebih kepada latar belakang asal usul dan permintaan order juga sebenarnya, dan juga ada juga yang macam tadi tuan cakap tadi, dia berasal mungkin daripada Indonesia dan juga Thailand. Tapi ukiran dia pula mungkin berasal daripada Malaysia, kemelayuan, kita tidak tahu. Tapi tadi tuan ada cakap daripada gading dan sebagainya. Ini saya terasa masa kecil pun kita terbaca yang daripada gading gajah dan sebagainya. Yang putih tu. Ya. Adakah betul ke tu tuan? Ini gading. Gading Ini gading gajah. Tapi itulah Lain macam kepala. kiri tuan. Oh, saya ingat dia macam ni. ini pipit teling. Nama dia pipit teling. Pipit teling. Oh, ini burung pipit sebenarnya kan? Ya betul. Dia tengah teling. Setiap hulu ni dia akan mewakili sesuatu makhluk haiwan lah. Okey. Dia biasanya haiwan, and then ada juga kepada flora fauna. Baik. Begitu. Contoh kita ambil macam ini. Ini gigi geraham gajah. Gigi geraham gajah. Ini Gajah punya gigi. sudah sanitize tuan. Ini betul-betul gigi. Tapi ini pipit teleng juga betul. Bukan, ini kita panggil pekaka. Pekaka tapi teleng juga. Kepala dia macam teleng. Dia konsep asas binaan dia sama. Cuma akan bentuk dia itu yang dia olah mengikut bangsa, budaya dan ketamadunan sebelum-sebelum ni. dan juga saya Gading gajah. Gigi gajah. gigi geraham gajah. Yang ni Ini dia. ni gigi paus, gigi ikan. Ikan paus. Gigi ikan paus. Saya tidak pernah sentuh ikan paus. Ini pertama kali saya sentuh part daripada ikan paus sebenarnya. Tapi ini motif kira Ini motif ayam jantan. Ada motif bunuh nuri. Ya, burung nuri. Ya, burung nuri betul-betul tengok parrot. Ya. Wow. So ukiran dia cantik. Jadi ukiran sesuatu hulu ni bergantung kepada kepandaian tukang yang buat. Kalau tukang Indonesia dia ikut dia punya ilham lah macam mana. Bentuk asas sama, cuma ukiran bergantung kepada kepandaian tukang masing-masing. Gitu. Well, kita akan continue kepada kepala-kepala lain selepas ini. We gonna take a short break. Of course, penaja kami pada podcast kali ini adalah M3N, tenaga gaya dan keyakinan. M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. M3N ini suplemen yang kami sudah cuba dengan Kenny pun tengah konsum, sangat-sangat bagus. RM85 sahaja per botol. Sadap. Iya, dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod Kinabalu semasa check out di website dan di WhatsApp. Betul. Layari laman web mereka di www.myluster.com.my untuk membeli sekarang. Boleh ikuti mereka di FB atau IG @m3n.kuasa dan order melalui WhatsApp mereka di 017 512 3401. Saya ulangi, 017 512 3401. Baik, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hey guys, me Danny Shufian. You are listening to Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah.